Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'udah thumma amma ba'd. Insyaallah sanaltaqi al-yawm bimawdu' man'u qatlil atfal wa zina. الموضوع الجديد في هذا اليوم وبعد ذلك سوف ننظر إلى معيار التعلم كما سبق. أولا قراءة الآيتين قراءة صحيحة ومجودة، ثم ذكر معاني الكلمات المختارة، ثم الشرح، ثم التوضيح، ثم الاستفادة من الآية في آخر هذا الموضوع. وسأطرح إليكم السؤال: ما هي الأفعال الجاهلية التي عرفتم؟ Okay. Soalan yang Ustaz nak tanya, survey kamu macam biasalah setiap minggu. Kamu masuk laman web tu, kemudian masukkan kod ataupun scan QR code, kemudian jawab soalan tu. Ma hiyal af'alul jahiliyah allati araftum? Apakah perbuatan jahiliyah yang kamu tahu? Sebelum kita masuk kepada tajuk kita hari ini, yang pernah kamu dengar sepanjang pengetahuan kamu, amalan jahiliyah tu amalan apa? Okey, bisur'ah. Kamu reply cepat, habis cepat insya-Allah. Tajuk ni panjang kalau kamu tengok. Agak panjang. Jangan reply lewat. Reply lewat habis. Habis pun lewat lah. Tengok seorang pun tak reply lagi. Yang kamu tahu, kamu tulis je. Perbuatan jahilah yang kamu tahu. Bunuh anak perempuan, alhamdulillah. Bunuh orang, mencuri, berjudi. Ahsantum. Maka Ustaz ingatkan sekali lagi, bila kamu masuk laman web slido.com ni, kamu jangan keluar. Sebab sekejap ada lagi survey-survey yang lain. Minum arak, okey, baru 5 orang. Ada semua 17 orang. Ainal akharud? Limadha lam tujibun al-as'ilah? Awis soal. Persepon yang lain tak jawab. Baru 6 orang. Takut jadi fakir. Cepat reply. Bina pusat-pusat hiburan. Berzina. Lagi? Menyembah berhala. Bagus. Menjual arak. Okey, adik-beradik dengan arak jugalah. Kemudian okey. Al-ijabah kulluha sahihah. Jawapan kamu semua betul ya. Kecuali yang Ustaz confuse sikit, bina pusat-pusat hiburan. Ustaz tak tahulah. Sama ada zaman tu ada hiburan. Cumanya bina pusat hiburan tu macam mana gambaran dia Ustaz tak pasti. Tapi yang semua yang kamu jawab tu adalah menyembah berhala, bunuh anak perempuan, mencuri, berjudi, bunuh orang, menjual arak ataupun minum arak. Okey, itu semua adalah perbuatan-perbuatan jahiliah. Okey, kita masuk kepada tajuk kita hari ini. Fokus kita hanya beberapa perbuatan saja yang disebut dalam Al-Quran tentang perbuatan jahiliah. Apa dia? Sekali kita tengok dan kita baca dulu ayat Quran. Ustaz baca, kamu ikut. Ustaz baca, kamu tengok betul-betul hukum tajwid. Sekali adalah 2-3 orang yang akan baca. Seperti mana yang Ustaz baca. Okay, sebab kita mula lewat, Ustaz nak kamu cepat sikit lah. Respon kamu kena cepat sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqtulu awladakum khasyata imlaq.
nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله العظيم. Kamu tengok panjang dekat mana, pendek dekat mana. Lepas tu dia punya qalqalah dekat mana. Okey. Siapa yang kena baca ayat ni? Orang yang pertama. Syamil ya Syamil. Aina kunta. Syamil masuk dah ni. Okey, Syamil tak ada. Banyak kali dah tak masuk ni. Ustaz Pasan. Orang-orang yang tak masuk, Ustaz Pasan. Okey, teruskan dengan Puteri. Tafadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان قطعا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Sadaqallahul Azim. Ada beberapa tempat yang perlu kamu tekankan, khususnya kepada qalqalah. Ni qalqalah kubra ni. Khasyata imlaq. Ada qalqalah di belakang. Kemudian inna qatlahum, wajib al-ghunnah di situ. Okey ya, yang lain tolong perbaik bacaan. Bila-bila masa saja kena turn kamu. Okey. Walaupun tak kena turn, tapi baca Quran kena bagi betul tajwid. Okey. Kalau ikut terjemahan ayat ni, kita tengok bilah terjemahan. Walaupun dalam mi'yar ta'allum ni dia suruh baca saja, tapi kita tengok terjemahan sekali. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu disebabkan takut kefakiran, takut miskin. Okey. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Allah Ta'ala yang bagi rezeki kepada mereka dan kepada kamu semua. Mereka tu siapa? Kembali kepada aulad. Allah Ta'ala dah tentu dah rezeki untuk anak-anak, rezeki untuk kamu sekali. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Sesungguhnya bunuh mereka itu, bunuh anak-anak itu adalah satu dosa besar. Wala taqrabu zina, jangan menghampiri zina. Apatah lagi berzina, menghampiri pun tak boleh. Innahu kana fahishatan. Sesungguhnya ia adalah perbuatan keji, wasa asabila. Dan jalan yang seburuk-buruk jalan. Okey, berapa kejahatan yang disebut di sini? Berapa? Dua, iaitu bunuh anak dengan berzina. ya, bunuh anak. Tapi dalam perincian ayat nanti kita tengok anak apa yang mereka selalu bunuh. Okey, sekali kita tengok. Kemudian ma'anil kalimatil mukhtarah. Silakan cepat sikit ni. Adhab. Ma'ani kalimat al-mukhtarah auladakum al-muradu bil banati li'annahunna lati kutilna wa'da. Anak-anak kamu iaitu kanak-kanak perempuan ataupun anak-anak perempuan kerana mereka lah yang dibunuh secara ditimbus, maksudnya ditanam hidup-hidup. Khasyata imlaq, khaufal faqr, takut kepada kemiskinan. Khita'an kabira, dosa ataupun kesilapan yang besar ataupun zamban azima. Itu fahishatan, qabihatan, keji ataupun jelek. Sabilan, tariqan, jalan. Okey, ahsanta. Huraian yang pantas dan tepat. Okey, anak-anak yang dibunuh adalah anak-anak perempuan. Dibunuh dengan apa? Dengan cara apa? Tanam hidup-hidup. Itu perbuatan pada zaman jahiliah. Anak perempuan, dapat saja anak perempuan, terus kambuh hidup-hidup. Kalau anak lelaki tak apa, dipandang mulia. Tapi kalau anak perempuan, mereka tak suka. Okey. Asal dah jelas tu, tak perlu pada huraian yang lanjut. Kalau tak faham betul baru Ustaz teruskan. Okey, terus seterusnya syarhul ayat.
Sofia. Sofia masuk tak? Ain Sofia. Ada tu nama tu. Lena apa? Ain Sofia. Ada tak? Left terus. Okey. Tengok ah. Ayuhal aba. Wahai bapa-bapa. La taqtulu auladakum wa la ta'idu banatikum khawfal faqri awil 'ar. Apa maksud dia? Jangan kamu bunuh anak-anak kamu. Wala ta'idu banatikum. Jangan kamu kambuih anak-anak perempuan kamu. Bukan kata yang besar, ni baru dilahirkan. Khawfal faqri. Sebab apa? Sebab takut kepada kemiskinan. Awil 'ar ataupun malu. Ni zaman jahiliah lah. Boleh anak perempuan malu. Perempuan pada zaman tu dijadikan macam dengan mainan orang lelaki lah. Okey, Siti Ain Sofia baru boleh masuk. Boleh cakap tak? Boleh Ustaz, tadi mic kacau. Okey. Tafadhali. Ayyuhal aba, la taqtulu auladakum wa la ta'addu banatukum khawfal faqir aw 'ar. Wahai para bapa, janganlah kamu membunuh anak-anak kamu dan janganlah kamu menimbus anak-anak perempuan kamu kerana takutkan kemiskinan dan malu. Nahnu narzuquhum wa narzuqukum wa narzuq khairukum min makhluqatina allati la tahsa. La tuhsa. La tahsa. Kami yang memberi rezeki kepada mereka. Kami yang memberi rezeki kepada kamu dan kepada selain kamu daripada makhluk-makhluk kami yang tidak terhitung. Kami itu Allah lah. Inna qasrul awladu wal banatu kana 'inda Allah subhanahu wa ta'ala isman kabira fahishan. Sesungguhnya membunuh anak-anak lelaki dan perempuan di sisi Allah Ta'ala merupakan dosa yang besar dan jelek. Nahiyallahu subhanahu wa ta'ala 'alal muslimin. Nahallahu. Naha. Allah. An yajtanibu an kulli muqaddimati allati tufaddi ila zina kama khalitatin nisa'i wal khalwati bahinna wan nazar ilaihinna. Allah Ta'ala mencegah orang-orang Islam supaya menjauhi daripada setiap permulaan yang akan membawa kepada perzinaan seperti bercampur di antara lelaki dan perempuan. Azina tariqu Tu ahli apa dia? Wal khulwah. Khulwah tu apa dia? bersendirian dengannya dan melihat kepadanya. Khulwah ni dalam istilah tasawuf bersendirian, bersunyi-sunyian dibenarkan. Tapi kalau istilah fiqh ni maksud dia berdua-duaan. Dia dengan perempuan saja ataupun perempuan tu dengan lelaki saja. Tak ada di tempat tu melainkan daripada dua orang saja. Dalam hadis Nabi sebut apa? Tidak bersunyi-sunyian antara lelaki dan perempuan melainkan ada orang yang ketiga. Yang ketiga tu siapa dia? Cuba jawab Ustaz. Syaitan. Ya, syaitan. Okey, setiap orang dia ada nafsu. Dia ada karan dia. Jadi, tak boleh duduk dua-dua orang. Macam Ustaz cerita sebelum ni. Naik kereta dua-dua orang kan. Tapi kalau duduk dalam kelas dua-dua orang, tu dia kira khulwat tak? Gantung. Bergantung. Bergantung. Kalau di tempat awam, dia tak dikira berkhalwat lah. Macam dengan Grab kan, siapa buat Grab. Dia jadi driver Grab lelaki, penumpang dia perempuan. Dia, kalau benda tu ditonton oleh orang awam, walaupun duduk dalam kenderaan daripada orang, tapi kenderaan tu adalah kenderaan awam, dia tak jadi khalwat. Tak dinamakan khalwat.
Tapi kalau mereka buat maksiat dalam tu, kira berdosa lah. Bukan kata boleh buat maksiat. Tapi dia tak dikira sebagai khulwat. Macam dengan duduk dalam kelas kan. Duduk dalam kelas, walaupun dua orang, tapi kalau dia buka pintu, tak dikira khulwat. Nah, kalau dia tutup pintu, orang lain tak boleh masuk. Dia tutup tingkap semua, tutup tirai, tutup pintu dua-dua depan belakang. Tu baru dikira khulwat. Tapi kalau duduk dua-dua orang, tingkap terbuka, orang lain boleh nampak. Pintu terbuka. Tu tak dikira sebagai khulwat. Kemudian wan nazaru ilaihinna, dan melihat kepada perempuan. Boleh tengok tak sebenarnya? Tengok perempuan ni boleh ke tak? Macam ustaz duk mengajak kamu. Ustaz lelaki, kamu perempuan. Yang perempuan lah. Boleh ke tak? Boleh. Boleh. Dia ada beberapa tempat yang dibolehkan. Macam dengan dalam pengajaran, tak ada masalah. Perubatan, tak ada masalah. Kalau doktor perempuan kan, nak tengok lelaki, dia tengok aurat lelaki, tak ada masalah. Ataupun doktor lelaki tengok aurat perempuan, tak ada masalah. Okey, seterusnya, Ain Sofia. Az-zina tariqu ahli al-ma'siyatullah subhanahu wa ta'ala wa mukhalafi amrihi yuradu sahibuhu nar jahannam. Zina merupakan jalan ahli maksiat kepada Allah Ta'ala dan melanggar perintahnya serta menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka jahannam. Kawi zina sa'a sabilan li'annahu, zina adalah sejelek-jelek jalan kerana lam yufariqu bainal insani wa bainal bahaim fil alaqatil jinsiyah. Dia tidak membezakan di antara manusia dan haiwan pada hubungan sejenis. Yazilul mir'atun wa ya'ibuha, menghinakan wanita dan memalukannya. Okey, kenapa dia sebut dia seperti binatang orang yang berzina ni? Sebab apa? Sebab binatang tak kahwin. Yang kahwin ni manusia saja. Kamu bisa tengok tak binatang akad nikah? Kambing akad nikah, akad nikah, tak kan? Sebab tu dia kata sama seperti binatang. Nak membezakan manusia dengan binatang ni apa dia? Manusia ni berkahwin. Binatang tak berkahwin. Tapi diumpamakan orang yang berzina ni seperti binatang. Pasal binatang tak kahwin. Okey. Kemudian yudhillul mar'ah ataupun yadhillul mar'ah wa ya'ibuha, menghina perempuan dan mengaibkannya. Perempuan ni dengar elok-elok perumpamaan perempuan ni. Dia macam dengan seseorang pi ke pasar nak beli buah apple kan, ataupun buah apa-apa je lah. Letak atas meja tu kan. Lepas tu dia pegang. Lepas tu tak jadi beli, letak balik. Perempuan jangan jadi macam buah tu. Biar orang pegang apa semua, lepas tu baru kahwin. Jangan jadi macam tu. Dia bukannya barang murahan. Perempuan ni kena, dia punya nilai dia tu bagi tinggi sikit. Jangan mudah bagi orang sentuh. Macam buah tadi ni. Biar orang pilih kan. Rasa tak sesuai, letak balik. Lepas tu pegang lagi hak lain. Lepas tu letak balik. Lelaki jangan buat lagu tu. Pi pegang perempuan tu tak jadi, letak balik. Ambil pula hak lain. Macam tu lah. Dan seterusnya lah. Okey. Dia orang perempuan yang tak suci ni, yang disentuh orang lain ni, dia ni orang kata apa? Dia punya muru'ah, dia punya maruah tu tak terjaga lah. Harga dia rendah. Harga dia murah sangat. Macam dengan ni lah. Macam dengan jam yang mahal kan. Kita tengok di pasar raya. Jam yang mahal ni biasanya dia duduk dalam apa? Dia duduk dalam cermin. Duduk dalam bungkusan yang elok. Macam itulah perumpamaan orang perempuan yang suci. Dia tak letak saja atas meja macam dengan pasar malam tu. Tu jam murah. Kan? Letak atas meja. Tapi kalau hak mahal tu, dia duduk dalam cermin, dia duduk dalam kaca, dia duduk dalam bekas dia. Nak ambil, nak minta tu pun payah dekat peniaga tu.
Okey. Kemudian panjang pula dah. Mahawirul ayatain. Hidayah. Mafhum wala taqtulu auladakum. Hidayah. Ya Ustaz. Mafhum dia. Zahirul lafzi yadullu ala nahi an jami'i anwa'i qatlil awladi dhukuran kanu aw inasan maqafatal faqari wal faqati. Maksud dia, makna kata yang jelas menunjukkan larangan membunuh semua jenis kanak-kanak sama ada lelaki atau perempuan kerana takut akan kemiskinan. Nombor 2, wa hadhil ayati karimatu tadullu ala annallahi arham bi'ibadihi minal walidi biwalidihi. Biwaladih. Maksud dia, ayat mulia ini menunjukkan bahawa Allah lebih menyayangi hambanya daripada seorang ayah kepada anaknya. Ya, ahsanti. Okey, zahir lafaz kalau kita tengok wala taqtulu auladakum, jangan bunuh anak-anak. Zahir lafaz tu apa dia? Zahir lafaz tu auladakum tu dia dua, sama ada anak lelaki ataupun anak perempuan. Tapi perbuatan jahiliah dia apa dia? Perbuatan jahiliah bunuh anak perempuan saja. Sebab nuzul. Sebab nuzul dia, ayat ini diturunkan dalam Bani Khuza'ah. Mereka dulu menguburkan anak perempuan mereka hidup-hidup kerana takut dihina dan miskin. Jadi, Allah melarang mereka dari itu kerana mata pencarian berada di tangan Allah. Sama seperti dia membuka pintu rezeki untuk lelaki, begitu juga dia membukanya kepada wanita. Hadis tu An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu unsa falam ya'idha walam yuhinha walam yu'siru waladahu 'alaiha qala yakni az-zukura adkhalahu Allahul jannah. Tak ada maksud Ustaz. Tak ada maksud. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ada anak perempuan, dia melahirkan anak perempuan tapi dia tak kebumikan, tak tanam hidup-hidup, walam yuhinha, dia tak menghina anak perempuan tu, walam yu'thir waladahu 'alaiha, dan dia tak kisah sama ada dapat anak lelaki ke anak perempuan, dia tak kisah. Adkhalahu Allahul jannah, Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam syurga. Masyarakat kita kadang-kadang sebelum kahwin kan, tengah pregnant tu, dia tanya, nak anak lelaki, nak anak perempuan, kan? Kita pun sama lah, nak anak lelaki ke anak perempuan, kita memilih-milih. Tapi kalau orang yang dia redha dengan takdir Allah, tak kisahlah anak lelaki ke anak perempuan, Allah Ta'ala akan masukkan ke dalam syurga. Rawahu Abu Dawud. Okey. Mereka bunuh sebab apa? Takut kefakiran. Sebab anak ni, gambaran mereka macam ni lah. Kalau dapat anak ni, kadang setengah masyarakat kita pun macam tu juga. Dapat anak ni seolah-olah nak kena keluar duit banyak. Susu saja pun mahal susu. Lepas tu pampers lagi kan. Lepas tu nak jaga anak bukan senang. Tambahlah ni kan, laki bini kerja, nak kena hantar mengasuh. Semua tu mengeluarkan belanja. Sebab tu mereka kata, anak ni seolah-olah mendatangkan kefakiran. Okey. Siapa ada adik kecil? Baby lagi?
Siapa tu? Ha? Sepupu Pupu. baru lahir. Apa dia Puteri Salah tak apa je lah. Sepupu baru lahir. Oh, baru lahir. Tengok tak harga susu berapa, pampers berapa, baju Tengok. lagi. Mahal tak? Baju budak mahal Ustaz. Tu dah. Susu dekat 30 lebih kot. Tu 80 lah. ada yang 30, ada yang 50. Tahan berapa hari je. Budak dia minum kuat. Tahan dalam seminggu. Lepas tu kalilah sebulan berapa ringgit. Sebab tu dia kata mendatangkan kefakiran. Sebenarnya itu adalah rezeki daripada Allah. Mai ikut mana? Kita tak tahulah. Tapi Allah Ta'ala dah tentu dah rezeki. Nanti cerita tentang hadis tu panjang pula kan. Setiap manusia yang dilahirkan ni ditentukan oleh Allah Ta'ala. Siapa dia, jodoh dia, rezeki dia terang mana, ajal dia, berapa lama dia boleh hidup kat dunia ni. Ditentukan dah. Semua dah ada dah takdir dia. Ditentukan dah kita ni ahli syurga ke ahli neraka. Semua Allah Ta'ala dah tentu dah. Okey. Kemudian saya kamu tanya pula, habis tu apa kita hidup dah tahu dah ahli syurga ataupun neraka. Untuk apa tu? Sebagai saksi. Sebagai saksi. Nanti kita pergi hari akhirat nanti kita tahulah. Oh dulu aku pernah buat ni patut tu ahli syurga. Dulu aku pernah buat ni patut tu ahli neraka. Wal a'yazubillah. Semuanya dah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Okey. Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Next. Cepat sikit. Danish. Wala taqrabuz zina. Ustaz, saya maksud tak jumpa. Saya maksud tak jumpa. Tak jumpa semua ke? Tak jumpa sikit ke? Tak bukan. Saya tulis letak atas tu Ustaz. Okey. Nak cari dulu ke? Dah. Cepat sikit lah. Kawan sedang menunggu. Sebelum tu ada siapa-siapa nak tanya soalan? Tak ada lah, jelas semua. Okey, sambil Dennis duk cari tu, kita pilih slow-slow. Nahallahu subhanahu wa ta'ala an qurbani zina wastalzama dhalika nahyu aniz zina. Allah Ta'ala melarang daripada mendekati zina. Maksudnya apa? Larang zina. Zina tu lagi-lagilah dilarang. Muqarabatu zina huwa mukhalatatu asbabih wa dawa'ihi. Dekat dengan zina tu, apa maksud dia? Bercampur dengan sebab-sebabnya dan dorongannya. Li'annahu kana dhunuban 'azima. Dhanban 'azima. Kerana dia adalah dosa besar. Wa sa'a tariqan wa maslaka, dan seburuk jalan. Al-qurbul manhiyu anhu wa nahyun an dawa'iz zina. Okey. Dekat dengan zina yang dilarang tu apa dia? Faktor yang mendorong kepada zina. Faktor yang mendorong kepada zina. Dia bagi contoh kat situ apa dia? Al-lams, sentuh. Wal qublah, cium. Wal khulwah ataupun khalwah, bersunyi-sunyian, berdua-duaan, wa nahwiha dan sebagainya. Jangan nak sentuh lelaki perempuan sebelum kamu akad nikah. Nanti tak ada nikmat selepas kahwin. Jangan nak sentuh. Az-zina fi istilahil Islam mujama'atur rijal ar-rajuli.
Zina dalam istilah Islam ni apa? Mujama'atur rajuli, persetubuhan lelaki dan perempuan. Ghaira zaujatin, bukan isteri. Ghaira zaujatin lahu maksudnya bukan isteri dia. Wala mamlukatin ghaira dhati zauj wala biwad'i syubha. Bukan dia miliki. Maksudnya hamba lah. Ustaz, saya sambung. Ya. Okay, tadi nombor 5 kan? Ya. Nombor 5. Inna zina yashtamil ala anwa' min mufasiha. Sesungguhnya zina merangkumi jenis-jenis berikut. Yang pertama, maksiat, iaitu maksiat. Yang kedua, ijab al-haddu ala nafsi, mewajibkan had, hukum hudud kepada pelaku. Yang ketiga, Hukum hudud pada zina apa dia? bunuh. Bunuh. Rejam untuk yang dah berkahwin. Tapi kalau tak berkahwin lagi, anak dara ataupun lelaki yang bujang, hukuman dia adalah 100 kali sebatan. Ingat tu. Ustaz ulang sekali lagi. Untuk orang yang belum berkahwin, 100 kali sebatan. Yang dah berkahwin, rejam sampai mati. Macam mana rejam? Rejam sampai mati macam mana? Dikambus separuh badan. Kemudian orang yang lalu di kawasan tu ambil batu, tuju betul dia sampai matilah. Siapa-siapa saja yang lalu, tuju saja. Semua orang boleh? Ya. Ba. Tak. Ikhtilat Tak. al-insaf. Percampuran keturunan, iaitu perandakan keturunan. Dia al-aulad, kelahiran anak. Kehilangan. Kehilangan anak. Jim, inqita'u nasli, memutuskan keturunan. Kharabul alim, itu alam membinasakan alam. Rosakkan alam. Okey, kamu tengok maklumah zaidah tu. Tidak halal darah seorang Muslim tu melainkan 3 perkara. Kalau nak bunuh 3 benda ni saja. Apa dia? Dia murtad. Rajulun kafara ba'da islamih. Maksudnya, murtadlah. Au zana ba'da ihsanih. Ataupun berzina selepas berkahwin. Ataupun qatala nafsan bighairi nafsin. Iaitu, dia panggil qisas. Bunuh balas. 3 saja. Murtad, zina selepas berkahwin, ataupun qisas. Itu saja. Selain daripada itu tak boleh bunuh. Tak boleh bunuh sesuka hati. Okey, syururuz zina. Hanan, Iqbal dulu. Iqbal. Ya Ustaz. Syururuz zina. Al-ula yaftahu zina babul amalu qabih. Maksud dia maksud dia perzinaan membuka pintu untuk pekerjaan yang hodoh, pekerjaan yang tak elok. Tu yang kedua, la tahsalu fihi al-alfa wal mubahatin wasikan. La tuhsalu fihi al-ulfatu wal mahabbatu was-sakanu. Maksud dia jangan mendapat kemesraan, cinta dan perumahan. Tidak mendapat, bukan jangan tidak. Oh, tidak. Yang ketiga, sababun nuzul ila ifsadun nisa ala azwajihin wal abkarin ala awliyaihin. Maksud dia
Sebab berzina adalah merosakkan wanita terhadap suami mereka dan dara mereka terhadap penjaga mereka. Kemudian Yang ke, ha? Rabi'an, Rabi'an ta'ridun nisa ila ihmali an-nas minha wa talaq zawjiha. Maksud dia mendedahkan wanita kepada orang yang mengabaikannya dan menceraikan suaminya. Yang 4 ni pemaksud dia Ustaz, saya tak faham Ustaz. ta'ridun nisa. Maksudnya maruah perempuan tu tergadai menyebabkan orang tak peduli dah. Di antaranya apa dia? Talaqu zawjiha. Suami dia buat apa? Talak ah. Ceraikan dia. Berzina. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz. Al-khamis al-mir'ah az-zaniyah yakruhuma kullun nas. Maksud dia wanita yang berzina dibenci oleh semua orang. Yang terakhir fihi alamat fasadul mujtama' li'anna fihi diya'a linnisa' wan nisal. Maksud dia ia mempunyai tanda-tanda rasuah masyarakat. Tanda rosaknya masyarakat. Rosaknya masyarakat kerana kehilangan keturunan. Kerana hilangnya nasab ataupun keturunan. Yang ni yang berlaku kepada mak-mak saleh lah. Kalau bangsa-bangsa lain, mereka tak ada nasab. Kamu perasan tak? Mereka tak ada nasab. Yang ada nasab hanyalah Islam saja, agama Islam. Kalau bangsa-bangsa lain tak ada. Kalau kamu tengok kan, mak-mak saleh apa semua tu, mereka kadang-kadang berzina dulu, dapat anak dulu, lepas tu baru kahwin. Kadang-kadang tengah bertunang, dah ada anak. Maksudnya apa? Berzina dulu lah. Tu di negara-negara barat. Dia, kalau di negara barat ni, perempuan ni dia dianggap sebagai public property. Tahu public property? Kegunaan ramai. Perempuan ni seolah-olah macam dengan barang gunaan saja. Siapa-siapa pun boleh main. Tu kalau di barat lah. Dia tak macam dengan agama Islam ajar. Cina pun macam tu juga. Kalau bangsa Cina, kalau kamu tengok kan, mereka ni sebelum kahwin, mereka kena duduk sekali dulu. Duduk sekali agak-agak serasi kan, baru kahwin. Tak serasi, tinggal. Tapi mereka kena duduk sekali dulu. Tu budaya Cina lah. Kalau kamu ada kawan Cina ataupun orang kata apa? Saudara, bukan saudara lah. Kamu tengok bangsa Cina kan, kamu parti betul-betul. Kadang mereka tak kahwin pun. Tak kahwin lagi tapi dah duduk sekali dah. Duduk satu rumah. Mereka tengok dulu keserasian. Ada ke tak ada? Kalau tak ada, tinggal. Cari orang lain pula. Tapi Islam tak. Dia kena kahwin dulu. Kahwin dulu. Sebab Islam dia ada tunang. Risik dulu, betul baru tunang. Islam dia ada, dia punya step by step. Waktu tunang tu, waktu tu lah berkenalan. Kan? Waktu risik tu, waktu tu berkenalan. Lepas tu tunang, ikat. Waktu tu tempoh tu, kenal sungguh-sungguh. Kalau jadi, baru kahwin. Itu Islam ajar. Tak macam dengan bangsa-bangsa lain. Terus duduk sekali, lepas tu baru declare berkahwin. Cik boleh faham? Boleh? Kamu perasan tak apa yang Ustaz kata ni? Perasan tak? Perasan. Kalau kamu tengok biografi kan, artis-artis barat kan, dia ada spouse dengan partner. Perasan tak? Apa maksud partner? Apa maksud spouse? Spouse tu maksudnya dia dah kahwin dah. Kalau partner ni, dia duduk sekali, punya lama tapi tak kahwin lagi. Oh, tahu.
Perasan tak? Perasan. Ha, Banyak dan cerita Mak Khalid. kan? Okey. Kamu suka kamu macam tu? Tak. Ha. Sebab Tak. tu Awkward. Ustaz nasihat kamu lah, kamu ni ngaji pandai kan? Kamu ngaji pandai. Nanti ni kalau pi negara barat, jaga-jagalah. Iman tak kuat jangan duk pi lah. Tapi kalau orang yang dah basic agama dia kukuh, tahu pi tak mana pun, dia boleh hidup, dia boleh survive. Tapi takutlah macam dengan kamu kenal tak Dr. Amalina? Tahu famous. Famous kan? Dulu dia pelajar cemerlang Malaysia kot. Dapat berapa A? 17A. Dulu pakai tudung. Bila pi sana, pakai tudung tak? Tak. Pernah kahwin dengan siapa? Tahu. Dia korang Mak Khalid. Dengan orang putih. Okey. Kamu pun tahu kan? Ustaz tak perlu perkenalkan. Kamu dah tahu dah. Semua kamu tahu. Okey. Alistifa dah last. Ishak. Bukan sebelah saya ada satu lagi ya Ustaz? Ada lagi ya? Ada lagi tak? Cuba cek. Yang bawah Ada. Iqbal tadi. Asbabur Romeo Atfi tu. Ada lagi. Oh, Ustaz tu tinggal. Kalau Ustaz tu tinggal, kamu tolong baca apa dia? Tertinggal dalam slide ni. Asbab. Hanan. Asbab Bawah. Okey. Hanan. Hanan Asbab Romil Asbabu Romil Atfal Fahim. Sebab nak dibunuh dan dibuang. Yang pertama ni ahli jahiliyah, dalam golongan orang jahiliyah, kanu yakhafun al-faqah aw an-nahbi aw al-gharat. Mereka takut jatuh miskin. Yang kedua, hum yakhafun An-nahab tu dia. kunna An-nahab wal gharat. An-nahab tu dah. Tawanan. Awil gharat. Gharat apa dia? Serangan. Serbuan, serangan. Serbuan ataupun serangan. Serbu macam mana? Maksudnya orang duk caci lah, apa ni dapat anak perempuan. Macam tu lah. Bukan kata serang bawa senjata apa semua tu tak. Yang tu pun boleh jadi juga. Siapa ada anak perempuan rampas untuk apa? Untuk dijadikan apa? Dia apa orang panggil ni? Ustaz nak sebut istilah tu apa? Digunakan lah. Kamu tahu digunakan tu macam mana? Untuk dibuat bahan zina lah. Kamu faham kot lah? Okey, nombor 2. Yang dua, dia takut anak perempuan tu dia kahwin dengan orang yang bukan sekufu dengan setaraf dengan dia apa. Okey. Lepas tu dia ladin yaqtulun au ladihim wa banatihim. Orang yang bunuh anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Li'annahum yatawahamuna usulu faqri fil mustaqbal. Mereka merasakan anak-anak tu menyusahkan mereka pada masa hadapan. Lil mujtama', dalam kalangan masyarakat, li'annahum yazunnun annallaha yakhluqu khalaqan la yudafiru lakum rizqihim. Mereka menyangka bahawa Allah mencipta makhluk tapi tak bagi rezeki kepada manusia. Okey, ahsanti. Kemudian al-istifadah Ishaq. Yang nombor 1 tu. Innal hayah hakul lil sirah wal lil kabar. Dalam kehidupan ini ada hak untuk kanak-kanak dan orang tua. Ulang lagi.
Innal haya aqul lil sigar wal lil kabar. Lil Dalam kibar. kehidupan ini, lil kibar. Dalam kehidupan ini ada hak untuk kanak-kanak dan orang tua. Ya. Nombor 2, Inna Allah subhanahu wa ta'ala ar-rizqil al-aulad wal aba. Warraziqu lil auladi wal aba. Warraziqu lil aulad wal aba. Tuhan adalah pemberi rezeki untuk anak-anak dan orang tua. Nombor 3, tahrim wal albanat wal alqal al aulad kaufan min al-faqar fil mustaqbal. Larangan pembunuhan kanak-kanak perempuan dan lelaki kerana takut akan kemiskinan pada masa akan datang. Nombor 4, wasafallahu subhanahu wa ta'ala azina bil kauni fasyatun wasa'an sabilan. Allah telah menggambarkan zina adalah perbuatan yang jahat dan tidak baik. Nombor 5, al-qatlu tahzab bil nufus al-bashar wal zina tahlilku min anyab al-insan. Pembunuhan membunuh jiwa manusia dan penzinaan melepaskan diri dari taring manusia. Okey. Baik. Okey Yang tu Ustaz kira jelas lah. Kemudian doa al-masnunah, doa ni kamu boleh amalkanlah. Doa ba'dal faraq minat taharat. Ini doa apa? Doa selepas kamu ambil wudu. Allahumma ighfirli minadz dzunubi wa tahhir qalbi minan nifaq wa ahsin farji minal fawahish. Okey. Ya Allah, ampunkanlah dosaku daripada dosa-dosa dan bersihkanlah hatiku daripada sifat munafik. Dan peliharalah kemaluanku daripada perbuatan keji. Ini doa untuk yang di bawah ni, doa litta'affuf, maksudnya doa untuk Allah Ta'ala pelihara kita daripada melakukan maksiat. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Yang ni Ustaz rasa semua dah ramai dah ni. Selalu kamu dengar doa ni, pendek aja, ringkas. Ni doa yang Nabi ajak, ringkas. Kemudian merangkumi semua sekali. Allahumma inni as'aluka al-huda, ya Allah, aku mohon kepadamu hidayah. Wat tuqa, ketakwaan. Wal afaf, afaf ni dia pelihara daripada melakukan maksiat. Wal ghina, dan juga kaya. Semua ni kita nak ni. Okay, boleh amalkan. Kemudian ni latihan Ustaz akan masukkan dalam Telegram. Nanti kamu hantar, kamu buatlah, kamu salin dalam kertas. Kemudian kamu buat, kemudian hantar ke dalam Google Classroom. Nanti Ustaz sediakan tapak. Tak banyak pun, sikit dah. Okay, baik. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada, macam biasalah. Qayyim mada fahmikum an darsinal yawm. Letakkan rate kadar kefahaman kamu pada hari ini. Kamu faham semua? Yang penting hari ini ayat Quran ni nak cerita tentang apa? Dua benda, iaitu berzina dengan bunuh anak. Jangan bunuh perempuan. anak. sebab apa? Sebab zaman lah kalau kamu tengok anak luar nikah banyak tak? Banyak. Ya. Dia ada beza anak luar nikah ataupun satu lagi istilah dia panggil anak tak sah taraf. Yang bisa dengar?
Kisah. Dia ada 2 Pernah. istilah yang berbeza. Cukup banyak. Yang tu yang didaftarkan. Kalau tak didaftarkan tak tahulah banyak mana. Jumpa pun di tempat yang pelbagai. Longgokan sampah dalam lubang jamban. Merata. Tapi ingat orang perempuan kena jaga betul-betul. Kalau jadi tu, kamu bunuh anak, bukan kamu lah, orang lain. Bunuh, dia akan jadi tekanan psikologi yang teramat sangat. Dia ada gangguan. Sampai kamu tak boleh duduk. Sampai tahap depression. Tahu depression? Tahu. Depression tu kira sikit lagi nak gila. Sampai tahap kemurungan. Okey. Kalau tak ada yang tu saja untuk hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Yo. Kasih Ustaz. Ustaz tak ada dah ni. Masih Ustaz. Kasih Ustaz. Mayam. Hmm. Semalam aku bagi tahu Adina kan. Yang Maya bagi tahu nak bunuh hamster dia kan. Ha. Dia marah pun. Tapi Ustaz ambil kehadiran tu. Ha? Ambil kehadiran. Alah pasal lepas tu dia buka Google dia. Oh, nak tengok. Widina tengok Squid Game tak? Ya, tak dengar cerita tau. Aku tengok cerita tu semalam. Sampai pukul 5 tadi kot aku baru tidur. Tu pun baru episod 6. Aku baru start pukul 9. Aku tengok sampai pukul 5 pagi tadi. Tak mengantuk. Sebab kan semalam aku kerja jalan kan. Lepas tu aku nak tidur dalam kereta. So tak berapa mengantuk. So macam wow, aku tak unbelievable. Sumpah cerita tu best gila bodoh. Astagfirullah. Macam tu kan Alice in Borderland. Oh, dia lagi best daripada Alice in the Borderland. Alice in the Borderland dia macam tak faham sangat tau. Dia faham tapi dia macam tak faham. Sebab tak tahu. Yang ni dia faham lah sebab dia orang nak duit tu kan. Tapi Waji apa nama dia? Wahi tu yang polis tu. Dia jadi apa dulu lah aku tengok tak habis lagi. Tak tengok lagi, aku tak tengok lagi. Nak tengok, baru nak tengok lagi. Tak apa weh, aku sarankan tengok Maya. Sumpah best. Aku macam waktu tengok tu macam wow. Sebab cerita tu mula-mula kan dia orang dah berbual dalam status. Wajib berbual dalam status. Aku tanyalah cerita apa kan. Wajib cakap lah tajuk dia. Waktu tu aku tak tengok lagi. Lepas tu tiba-tiba Tika Osman kata, Dina, ni ada satu cerita kan. Sebab aku pernah tanya Tika Osman nak suggestkan cerita K-drama sebab dia suruh aku suggestkan cerita Mak Saleh. Lepas tu dia suggestkan cerita tu semalam. Waktu aku balik tu aku baca lah macam Pak Haji suruh tengok, tu pun suruh tengok. Lepas tu aku tengok status penuh plot pasal cerita tu. Dan aku tengok lah semalam pukul 11. Alice in Borderland ni dia macam tiba-tiba jadi game tu. Aku tak faham. Betul weh. Dia lah cerita tu macam tergantung. Oh tergantung. Lepas tu macam mana dia orang tiba-tiba ada kat dinner tu dia macam tak bagi tau. Macam mana yang orang lain? Oh okay. Macam mana dia cipta game tu? Macam aku pun macam kenapa dia macam tu kan. Kalau yang ni dia bagi tahulah juga dia orang pergi satu pulau ini. Tiba-tiba dia dekat satu dunia. Aku macam wow, takut gila. Tapi best lah cerita dia. Sumpah Mariam boleh habiskan masa sehari. Aku pun semalam sampai episod 6. Lagi nak sambung lagi 2 episod. Dia ada berapa episod 8 je. Episod orang kata ada season tu. You. Wah. Weh, tak sabar. Aku tengok pun macam wah. Jom sama tengok, Bye bye. Bye, aku pun nak sambung tengok. Okay.
Kim? Your Oh, Kiki ada ke? Ingat ke Kiki pergi mana-mana ke? Dina. Tengah record. Yo. Wih, kalau tu Ustaz tahu kita sembang ni. Alah. Yo. Awak tak tutup dulu. Wih, dah lah aku sembang dengan Mariam pasal cerita tu. Ya, baru je jap. Macam mana tak pada record ni? Allah. Gencana. Semalam I tidur lambat. Allah. Saya tak tahu. Tak tahu nak stop record. Tak apa, kita keluar dulu. Kita masuk link lain. Yo. Kinki nak buat apa-apa ke? Tak. Yeah. Aku pun lagi nak tengok site. Tapi saya please lagi nak spam dulu sikit NCT. Dan mari kita buat link lain. Ya. Bye-bye. Bye-bye.